Ya, kanser sebagaimana yang kita maklum adalah satu proses pembelahan sel-sel yang tidak terkawal. Jadi ianya biasa melibatkan sekali kepada jaringan biologis anggota-anggota bersebelahan yang dipanggil invasi, ataupun dia berlaku migrasi sel-sel yang dipanggil metastatis. Jadi majoriti adalah disebabkan kepada lifestyle, corak kehidupan, pemakanan yang menyebabkan seseorang individu terkena kanser. Dan ada juga yang belum kena kanser tapi mengalami pembengkakan yang kita sebut sebagai tumor. Jadi majoriti yang mengidap kanser adalah daripada pemakanan, minuman yang berbahaya, yang berunsur carcinogenic, kandungan racun di dalam makanan minuman, ada yang diminum diambil tanpa disedari dan ada yang sudah memahami berbahaya dan masih menggunakannya. Itulah kanser yang jadi antara kes terbesar di Malaysia sekarang, di mana setahun hampir 30,000 kes baru dilaporkan. Itulah. Dan ada juga ni, sebelum saya pergi kepada Tuan Haji Mat Syahri dan juga Encik Hassan, ada juga yang mengatakan bahawa mungkin juga penyakit kanser ini dikatakan berkaitan dengan genetik, berkaitan dengan kekeluarga dan sebagainya. Adakah ini satu fakta yang betul atau ianya mungkin tidak tepat sama sekali? Pada pendapat saya secara peribadi, faktor itu sangat kecil. Sebab semua menyumbangkan kepada kanser memang peratusan yang kecil daripada pemerhatian kita buat. Dan biasa dalam 10 kes kanser kita tengok hanya 10% yang melibatkan keturunan yang masih juga mengalami kanser yang sama. Tentang pokok keladi tikus ini, dan mungkin di dalam kegunaannya dalam perubatan yang berasaskan herba itu, barangkali doktor boleh terangkan. Ya, di dalam perubatan alternatif, di mana perubatan alternatif ni ada sampai ratusan jenis kategori perubatan alternatif. Dan ini keladi tikus ni kita masukkan dalam kategori produk plant-based medicine. Mana ada perubatan menggunakan kimia tumbuhan, phytochemicals, tanpa menggunakan synthetic drug. Jadi tumbuhan ini mengandungi bahan aktif, Arginine pada kadar yang tinggi, di mana ia boleh membantu regulasi metabolisme badan, dan juga lagi satunya dia mengandungi RIP, dia mengandungi ribosome protein yang boleh merangsangkan sel-sel imunologi yang boleh membantu menguatkan lagi sistem imuniti ketahanan tubuh badan dan seterusnya, memerangi sel-sel kanser. Untuk penonton yang menyaksikan Hello Malaysia, kita kini Tuan Haji. Ya, kami bagi pihak pengeluar kapsul keladi tikus ni nak mengesyorkanlah kepada pesakit-pesakit, walaupun kadang-kadang pakar-pakar perubatan kita, Encik Syakawi, dia ada dua pihak, dua mazhab. Satu mazhab yang langsung tidak percaya kepada pengobatan alternatif. Betul. Dan satu mazhab lagi yang lebih open-minded, yang lebih terbuka, yang beri ruang kepada pengobatan alternatif ni untuk bersama dengan mereka untuk menyembuhkan pesakit. Dan saya rasa tak salah kalau dah negeri-negeri luar macam kata Dr. Wan tadi, di Jerman dan sebagainya, pengobatan alternatif ni bukan lagi pengobatan kelas 2, tapi berada setaraf dengan pengobatan moden. Dan saya harap masyarakat boleh menerimanya dengan terbuka. Dan dari segi kesan sampingan, side effect, kesan herba ni kalau nak dibandingkan dengan ubat-ubatan kimia, dia boleh katakan hampir tak ada lah. Jadi tak salah kalau nak cuba pengobatan herba untuk sama-sama melengkapkan untuk mengubati penyakit yang ada di tempat kita. Okey, 1 minit Dr. Wan. Barangkali Dr. Wan juga ada sesuatu yang ingin dikatakan. Saya nak pesan kepada ibu bapa terutamanya, selalu meneliti label makanan yang dibeli, terutama untuk dimakan oleh anak-anak, di mana biasanya mengandungi pengawet yang boleh memudaratkan, pewarna dan perisa kimia sintetik yang boleh menyebabkan barah
Sebab tu kita tengok budak kecil pun sampai budak sekecil darjah 1 pun dah kena kanser. Jadi jangan bagi anak-anak makan terutama pewarna yang berlebihan. Kalau sayang pada anak, jangan berikan benda-benda yang bahaya. Walaupun anak menangis, jangan berikan. Terutama di sekarang ni banyak sangat di pasaran yang sangat bahaya. Perisai kimia sintetik bukan daripada sumber asli. Pewarna yang berlebihan boleh merosakkan, boleh menyerati pankreas, boleh merosakkan pankreas. Dan pewarna, perisai kimia sintetik dan pengawet lah. Itulah saya nak pesan sangat-sangat. Dan kepada yang masih belum bersara daripada merokok tu, cubalah berhenti daripada merokok. Kesian pada passive smoker di kalangan keluarga dan sahabat-sahabat. Itulah pesanan saya. Okey. Terima kasih kepada tetamu-tetamu saya yang cukup istimewa, Dr. Wan Hasnul, Hadi Wan Hasan, Tuan Haji Mat Syahri Mamat dan juga Encik Hasan Muhammad yang bercakap tentang rawatan alternatif untuk penyakit kanser ini. Dan barangkali masanya sudah sampai di mana mereka yang mungkin tidak mengetahui tentang produk ini bolehlah menghubungi syarikat yang berkenaan dan nombor talian pun akan kami berikan kepada anda sebentar lagi. Tetapi apapun ini barangkali satu lagi jalan keluar sebenarnya yang mungkin diilhamkan kepada mereka-mereka yang cukup sayang, cukup kasih sebenarnya kepada rakyat Malaysia ini. Dan barangkali ini satu lagi perubatan ataupun rawatan alternatif yang barangkali akan memberikan satu sinar yang sedikit cerah barangkali kepada mereka-mereka yang mengalami penyakit kanser. Tetapi semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan itulah sekurang-kurangnya kita mencuba dan barangkali percubaan kita itu akan membawa hasil yang memuaskan. Baiklah, saya kita jumpa lagi dalam Hello Malaysia. Salam hormat dari kami semua dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam Hello Malaysia di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi.